dan kuah dan air. Okay. Roti dan kuah. So roti ni ada 3 pilihan, kuah ada 2 pilihan, air ada 4 pilihan. So kita nak combine ni. Dan kita nak combine. Kita bukan kita tak boleh kata kita kata kalau macam ni. Kita nak roti atau kuah. So kita akan dapat salah satu di sini sebab dia Okay, but sekarang kita nak roti kena ada kuah, kena ada air. So maksudnya roti dan kuah dan air. So roti ada 3 pilihan, kuah ada 2 pilihan, air ada 4 pilihan. So maksudnya di situ di situ membawa maksud kita boleh guna darab lah di situ. So bila kita darab 3 darab 2 darab 4, kita akan dapati kita boleh combine tu ada 24 cara untuk kombinasi dia lah. Roti canai dengan kari dengan teh tarik. Ataupun roti canai dengan dal dengan teh tarik. Macam itulah kita boleh kombinasi, ada 24 cara untuk combinekan. So di sini maksudnya apa yang kamu kena faham kalau kita nak combinekan tu dengan dan di sini, bila dan or and di sini kita akan menggunakan simbol darab. Okay. So itu satu cara. Satu cara lagi adalah kita boleh buat ni lah tree diagram tree diagram. Maksudnya macam ni. Roti canai, bila kita pilih roti canai kita ada 2 pilihan, sama ada kari atau dal. Ataupun kita pilih roti nan, kita ada 2 pilihan dengan kari dengan dal. Ataupun kita roti jala dengan kari dengan dal. So kita boleh buat dalam bentuk tree diagram di sini. Maka kita juga dapat jawapan yang samalah. Okey. Okey, seterusnya kita tengok ini dipanggil dalam secara generalnya ini dipanggil multiplication rule. Okey. Iaitu sekiranya kita ada M cara untuk pilihan pertama dan untuk pilihan kedua kita ada N cara. Maksudnya untuk dapat kita punya susunan tu kita boleh buat M darab N lah cara. Okay, so kita tengok example 1. Okay, tengok example 1. A. Determine the number of ways to toss a dice and a piece of coin simultaneously. Okay, cikgu nak sekarang cuba kamu lukis dia punya tree diagram. Macam mana nak lukis tree diagram untuk situasi nombor 1? A. Maksudnya apa tu? Cuba lukis dekat buku nota kamu tree diagram. So kita ada dice dengan coin. Kan? So dice ada, bila kita lambung dice, dadu ada berapa kemungkinan jawapan kita akan dapat? 6. So kita senaraikan dia ada 6 pilihan jawapan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, lepas tu kita lambung pula coin. Lambung pula coin kita ada apa? 2. Tail dengan apa head kan? Okay, ada 2 pilihan, tail dengan head. Kalau tadi maksudnya bila lambung dadu tadi kita dapat nombor 1. Bila kita lambung coin pula kita akan dapat sama ada tail or head. So 1 dengan T, 1 dengan H. Satu kemungkinan. 1 T dengan 1 H. Ada 2 kemungkinan. Kemudian kalau tadi kita dapat 2. So lambung pula duit ada dah mungkin dapat T dengan H. So lagi 2 kemungkinan adalah 2T dengan 2H. So kalau senaraikan semua ni, kalau kita buat tree diagram, kita senaraikan semua, kita akan dapati berapa kemungkinan semua tu. Kita ada 6 di sini. 6 cara untuk dice tadi. And then ada 2 cara untuk coin. So kita nak ambil dice and coin punya kemungkinan nak susun kan. So bila N kita darab. So 6 ways times 2 ways kita dapatlah 12 ways. Ada 12 di sini, iaitu apa tadi kalau kita senaraikan 3T, 3H, 4T, 4H, 5T, 5H and 6T, 6H. So semuanya ada 12 cara kita nak susun. So itu kalau kita buat dengan tree diagram.
Dan kita boleh daripada tree diagram pun kita boleh buat dengan cara multiplication rule tadi. Kita boleh dapat 12 juga. Okay. Boleh faham? Okay, kita tengok pula B. Okay, contoh B. Cuba kau faham ke apa soalan dia bagi tahu kat kamu. Find the number of ways a person can guess a 4-digit code to access a cell phone if the digit can be repeated. Okay, kalau kamu biasa buat apa yang kita panggil kat telefon kita tu? Kod. Passcode kan? Okay, passcode kamu terdiri daripada nombor apa? Contoh kita nak buat 4 digit passcode. 4 digit passcode. So maksudnya nombor yang kita boleh letakkan di situ. Okay, di tempat pertama ni apa nombor-nombor yang kita boleh letak? 0 hingga 9. 9 kan? So 0 hingga 9 tu ada berapa digit semua tu? 10. 10 digit. Maksudnya dia boleh letak 10 cara kat sini. Okay, tempat yang pertama 10. Maksudnya dia boleh letak 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. So kemudian tempat kedua pula. Dia kata can be repeated. Boleh diulang. Maksudnya kalau tadi kita dah pilih nombor yang tempat pertama tadi 1. Tempat kedua juga boleh 1. So boleh diulang. So ada berapa digit kita boleh letak di tempat kedua pula? 10 juga. 10 juga. Sebab dia boleh ulang. So 10 juga. Okey, tempat ketiga pun 10. Tempat keempat pun 10. So digit yang kita nak isi di sini adalah tempat pertama dan. Mesti isi tempat kedua dan. Tempat ketiga dan. Tempat keempat semuanya n. Maksudnya kita nak buat 4 digit tu mesti setiap tu mesti diisi dan. Bila dan maksudnya kita boleh darab. Okay, so 10 times 10 times 10. So adalah 10,000 cara untuk kita isi 4 digit code tu. Okay. So di sini untuk susun sesuatu, penting untuk kamu tahu sama ada kita boleh ulang ataupun kita tak boleh ulang. Okay, repeated or cannot be repeated. So kena pastikan di situlah, kena fahamkan di situ. Okay, seterusnya kita cuba tengok pula self exercise 4.1. Okay, cuba tengok nombor 1. There are 3 choices of colours for a shirt, while there are 5 choices of colour for a pair of pants. Determine the number of ways to match a shirt with a pair of pants. Okay, so kalau kita nak combinekan dua benda kan. Okay, shirt dengan pants. Shirt ada berapa pilihan, berapa cara untuk kita susun kat situ? Ada 3 cara. 3 cara. Pen pula ada berapa? 5. Ada 5. Maksudnya kalau kita nak pakai, kita mesti pakai shirt and pen. Dua-dua tu mesti dipakai. So and di situ maksudnya kita kena buat darab lah. So 3 darab 5, kita dapat berapa cara susunan? 15. 15 kan? 15 cara lah. Maksudnya kita nak combinekan antara shirt dengan pen tu ada 15 cara. Contohnya baju putih dengan seluar hitam. Baju putih dengan seluar biru. Contoh macam tu lah. Itu yang dia nak combine di situ. Okay. Okay, seterusnya nombor 2. Cuba tengok nombor 2. How many ways are there to answer 15 true or false question? Maksudnya apa di situ? 15 ways darab 2 ways. 15 darab 2. Kenapa 15 darab 2? Sebab ada 15 question. Sebab ada 15 soalan. Kalau macam kita buat tree diagram tadi kan, kita buat dia punya dahan pokok tu ada 1, 2, 3, 4, 5 sampai 15. Kemudian pilihan kedua pula kita ada berapa pilihan? 2. Kita ada 2 kan, sama ada true or false. So 15 tadi dengan 2 tadi, 15 darab 2. So kita akan dapati di situ pilihan di situ ada 30 cara, 30 ways. Okay. Okay, seterusnya nombor 3 pula. Nombor 3 ni soalan dia agak tricky sikit.
So cuba kau baca tengok. Apa yang kau faham kat situ? Okey, apa yang kau faham daripada ayat pertama dia bagi tahu apa tu? Satu jalan nak Ha. satu bandar ni ada 4 jalan nak pergi tu. Town A. Ha. Dia ada town B duduk tengah-tengah kan? Lepas tu town A dengan town C. So A ada 4 jalan. 4 jalan nak pergi ke B. 1, 2, 3, 4. B nak pergi C ada Ya. 5. 5 jalan. 1, 2, 3, 4, 5. Semua dia lalu B lah. Itu dia nak cerita kat kamu lah. Okay, kemudian soalan dia tanya, how many ways can a person travel to and fro? Maksud pergi dan balik. Through town B, okay, melalui town B, maksudnya daripada A, lalu B pergi C, and then daripada C lalu B pergi A. Pergi balik. Ya, ada berapa cara? If the person uses the same route, maksudnya macam ni. Katalah dia pergi daripada A ke B guna jalan satu. Okay, lepas tu dia pergi B ke C jalan satu. Okay, ini arah pergi. Lepas tu uses the same road, balik pun dia guna jalan yang sama. Okay. So di sini kita cuba bina tree diagram untuk mudah kita tengok. So dari A ke B ada 4 jalan. 1, 2, 3, 4. Okay. Kemudian daripada B ke C ada 5 jalan. Maksudnya kalau daripada A ke B dia lalu jalan satu mula-mula kan. Lepas tu bila dia sampai kat B dia nak pergi ke C dia ada 5 pilihan jalan. So bila dah yang A, B tadi jalan satu, sini ada 5 pilihan jalan. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, samalah. Kalau dia jadi di jalan 2, nak pergi ke C dia ada 5 pilihan. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 1, 2, 3, 4, 5 dan 4 pun 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So kalau kita tulis pilihan kat sini, jalan 1 dan jalan 1. Atau jalan 1, jalan 2. Atau jalan 1, jalan 3. Okay. So untuk 1 ni ada 5 pilihan jalan. Untuk 2 pun ada 5 pilihan, untuk 3 pun ada 5 pilihan, untuk 4 pun ada 5 pilihan. So ada berapa pilihan jalan dia boleh lalu? 20. Ada 20. Jadi di sini kalau dia guna same road, okay, di sini ada 4 pilihan. Jarak di sini ada 5 pilihan. So semuanya ada 20 pilihan yang kita boleh buat lah. Okay, kalau dia boleh lalu jalan yang sama, maksudnya dia pergi, dia ni, pergi lalu satu-satu, balik pun dia kena lalu satu-satu. Okay, so di situ ada 20 pilihan lah. Boleh faham yang tu? Okay, seterusnya kita tengok pula yang B. Okay, yang B macam mana?
dia tak boleh does not use the same road. Okay, dia tak boleh guna laluan yang sama. Macam mana tu? Yang 1, 1, 2, 2, 3, 3 tu. Okay, contoh Contoh arah pergi tadi. Arah pergi tadi dia lalu jalan satu-satu. Okay. Maksudnya A, B, B, C. Jalan satu-satu. Jadi arah balik dia boleh tak lalu jalan satu-satu tu? Tak. Boleh. Maksudnya jalan yang tadi A, B ada 4 pilihan kan? So dia dah lalu jalan satu-satu. Maksudnya dia dah tak boleh lalu jalan satu-satu. So dia hanya boleh lalu jalan apa? 2, 1, 2, 3, 3. 4. Okay, dari A ke B. Kemudian daripada B ke C pula, okay, dia dah lalu jalan satu-satu. Dia dah lalu jalan nombor 1. Jadi dia juga tak boleh lalu jalan nombor 1. Dari C nak balik ke B tu dia boleh lalu jalan 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5 sebab ada 5 jalan. Kan? So dia macam tu. Jadi di sini pun samalah. So di sini ada berapa kemungkinan? 3 darab 4. Dia dah 4. So ada 12. Okay. Tadi arah pergi tadi yang boleh lalu jalan yang sama tadi kita ada berapa kemungkinan semua? Yang lalu jalan yang sama tadi. 20. 20 kan? 20. So sini satu-satu kita dah ambil. Satu-satu kita dah ambil. Okey, seterusnya kalau tadi kita lalu jalan 1, 2. Okey. A, B, B, C. Maksudnya yang A, B jalan nombor 1. Maka bakinya hanya ada 3 jalan lah. Jalan nombor 2, nombor 3, nombor 4. Kemudian B, C dia dah lalu jalan nombor 2. Maksudnya baki yang dia boleh lalu sekarang adalah 1, 3, 3, 4. 4, 5. 5. Kan? Betul tak? Betul. So, sama jugalah. Ini 3 cara dengan 4 cara. Maka yang ini pun ada 12 cara. Okey. Ini baru kita ambil 2 perjalanan yang pergi tadi. So, yang perjalanan yang kita pergi tadi ada berapa perjalanan semua? 24. 20. 20. 20 tadi kan? 20 kan? Okey, 20 ni sekarang baru kita kira 1, 2 jalan je. Kita kena tengok semua 20 jalan tadi. 20 jalan tadi kita buat macam ni jugalah. Kita kena pasti nombor macam ni. So maksudnya sekarang dia punya total apa ni soalan dia tanya? How many ways? Okay, so number of ways dia yang kamu kena boleh cari adalah 20 darab dengan 12. Dapatlah 240. 240 cara. 240 cara. Ya, kamu tak perlu sebenarnya kamu tak perlu tunjuk satu-satu macam cikgu buat ni yang lukisan tree diagram ni sebab dia tanya how many je. So kamu terus boleh kira 20 darab 12 tapi sebelum dapat 20 darab 12 tu kamu kena faham jugalah tree diagram dia kan baru kita tahu nak buat 20 darab 12 tu. Ya. So kamu kena cuba lakarkan tree diagram sendirilah untuk fahamkan dia punya contoh yang ni perjalanan. Boleh? Contoh ya. Ni contoh kita bincang lagi nanti. Okey, ada soalan setakat ni? Tak ada. Tak ada. Okey, tak ada. Kita pergi pula kepada next one. Determining the number of permutation for n different object. Okey, kalau kita ada objek yang berbeza. Okay, contoh di sini. TUAH. Okey, 4 huruf yang berbeza dan kita nak susun di 4 tempat.
Okey. So cikgu nak tunjuk menggunakan tree diagram dulu ya. Sekejap lagi kita tengok dengan menggunakan multiplication rule tu. So kamu kena faham dia punya tree diagram dulu. Okey, kita ada 4 huruf T, U, A, H. Jadi kita nak susun di 4 tempat. So, untuk tempat yang pertama, apakah huruf-huruf yang kita boleh letak kat situ? Apakah huruf-huruf yang kita boleh letak? Ada 4 lah kan? Sama ada kita nak letak T dulu, atau U U, dulu ke? atau A. A, atau H. So ada 4 pilihan. So kita tulis kat situ 4 ways. Dan kita mesti juga isi tempat kedua. Ya. So contoh ni bila dah tempat pertama kita letak T, tempat kedua boleh ada T tak lagi? Tak boleh. Tak boleh dah kan sebab hurufnya ada 4 tu. So tinggal tempat kedua tinggal U, A, H. So ada berapa pilihan untuk tempat kedua? 3. 3 pilihan. So dah ada 2 tempat. Dua tempat dah isi. So kita juga kena isi tempat yang ketiga. So katalah tadi tempat pertama dah ambil, dah ada T. Tempat kedua dah kita letak U. Maksudnya tempat ketiga ni ada berapa pilihan saja yang tinggal? 2. Dua saja, iaitu huruf sama ada A ataupun H. Kan? So tinggallah di situ 2 pilihan untuk tempat kedua. Dan akhir sekali tempat ketiga juga kita kena isi. So kalau kata kita dah ambil T, U, A, maka bakinya hanya tinggal H sahaja. So maksudnya tinggal satu cara saja untuk kita isi. Okay. So yang ini kalau kamu senaraikan tadi, sama jugalah sini ada 3. Semuanya ada 3. Yang sini jadi 2. Yang sini jadi 1. So, di sini sebenarnya apa yang kita perlu buat cara mudahnya adalah kita hanya Darab. So, bilangan cara dia adalah 4 times 3 times 2 times 1. 24. 24 ways. Okay, 24 ways. So, maksudnya kalau tree diagram tadi, kamu boleh susun dia T, U, A, H ataupun T, U, H, A. Kan? Ni. Susun macam tu lah itu dimaksudkan susunan huruf-huruf ni ada 24 cara. So agak-agak cara mana yang mudah untuk kita kira sebenarnya? Yang cara kita susun dalam bentuk darab atau dalam bentuk tree diagram? Darab. Darab. Dalam bentuk darab. Tapi tree diagram tu kamu kena faham jugalah kena faham sifat dia di situ. So kita guna darab. Okey. Jadi bila kita darab nombor yang macam ni, 4 darab 3 darab 2 darab 1 ataupun kita ada 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1 ataupun kita boleh ambil 10 darab 9 darab 8 darab 7 darab 6 darab 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1. Okay, benda-benda yang macam ni, instead of kita tulis darab panjang-panjang jela macam tu, kita hanya boleh menggunakan simbol sahaja, iaitu kalau 4 darab 3 darab 2 darab 1, jadi huruf dia mesti darab ikut urutan lah. Dia tak boleh ada lompong-lompong So di sini kalau 4 darab 3 darab 2 darab 1, kita tulis dia sebagai 4 factorial. Factorial. 4 factorial. Okay, sebut dia. Cuk. Tanda seru tu. Tanda seru. Tapi dalam matematik jangan panggil seru pula. Dia panggil factorial.
So yang sini pula kalau 5 dan 4 dan 3 dan 1 adalah 5 factorial. Yang sini adalah 10 factorial. So kalau cikgu sebut kamu, okey. Cari nilai bagi 7 factorial. Macam mana kamu nak cari nilai? Apa yang kamu perlu 7 buat? darab 6 darab 5. Yes. 7 darab 6, darab 5, darab 4, darab 3, darab 2, darab 1. Okey, tekanlah kalkulator. 7 darab 6, darab 5, darab 1. Panjang pula cerita kan? Okey. So, agak-agak macam mana cara mudah? Tengok kalkulator masing-masing. Okey, ada jumpa factorial tak? Dalam kalkulator. Ada. Ada kan? Macam mana nak tekan dia tu? Shift Pakai shift tekan X kuasa negatif 1 tu kan? Jumpa tak? Okey, Jumpa. cuba kita nak cari nilai bagi 7 factorial. So kamu tekan 7 dulu. Tekan 7 and then shift button X kuasa negatif 1 tu. Dia keluar 7 factorial kan? And then sama juga. Berapa nilai? 5,040. Yes, 5,040. Itu adalah nilai bagi 7 factorial. Okay. So, boleh guna kalkulator je lah sebenarnya untuk tu. Tapi kamu kena faham lah factorial tu membawa maksud darab. Ya? Jadi kalau dia bagi n factorial. Apa yang kamu faham kat situ? Siapa darab siapa darab siapa? Bermula dari apa? N darab N tolak 1. N darab N tolak 1. Okey, kenapa N tu darab N tolak 1? Cuba rujuk kepada contoh yang ni. Sebab N tu nombor. Ya, betul, N tu nombor. Kenapa tak buat N tambah? Sebab waste dia akan berkurang. Sebab nombor yang selepas dia adalah kurang 1 daripada dia. Kan? Betul tak? Lepas 7, 6. 6 tu kurang 1 daripada 7 kan? So that's why kita buat, kalau kita nombor tu N, nombor berikutnya adalah N tolak 1. Okey, 5, apa 5 dengan 7 apa kaitan pula? N tolak 2. Kurang 2 kan? Maksudnya darab dengan N tolak 2. Kalau 4 pula, darab dengan N tolak 3. Okay. Darab dengan. Apa lagi? N tolak 4. Dah darab lah semua. Sampai jumpa apa? 3 titik je, bukan banyak-banyak titik ni. 3, 1, 2, 3. Darab dengan 1 lah. Okay. Nombor yang ujung 3, 2, 1. Ni semua, untuk semua nombor memang dia akan darab sampai darab 3, darab 2, darab 1 kan. So itu bila n factorial. Okay, faham Okay, now tengok example 2. Okay, soalan cakap, okay, without using calculator, find the value of each of the following. So, kamu tak boleh guna calculator untuk dapatkan nilai. Okay, jadi macam mana untuk dia macam ni? Kalau kamu nak kira, kamu memang kena tekan calculator. Macam tak mungkin kamu akan kira 11 darab 10 darab 9 darab 8 semua ni kan. Tak mungkin kan. Okay. Jadi sekarang kita nak mempermudahkan. Kita masih tak boleh guna kalkulator. So macam mana cara kita nak permudahkan untuk dapat hasil 11 factorial divided by 9 factorial. So macam mana kita perlu buat? Yang atas ni adalah kalau kita tulis satu-satu macam ni. Yang
bawah pula. Okay. So cuba kamu tengok siapa yang sama di situ. Start daripada mana yang sama atas dengan bawah? 9. 9. 9 sampai 1 ni kan sama kan? Betul. Betul. Okay, 9 sampai 1 ni adalah 9 faktorial, betul? Betul. Atas ni pun 9 faktorial. Okay, jadi sebenarnya kalau ni daripada yang dia bagi ni, dia dah bagi dah jawapan ni, maksudnya kita just tulis 11, darab dengan 10 tu kena tulis, and then darab dengan 9 faktorial. Per dengan 9 faktorial. So yang ini kita boleh cancel lah. Jadi tinggal 10 darab 11. 10 darab 11 takkanlah tak boleh nak kena guna kalkulator juga kan? Darab lah dapat 110. Boleh? Faham? Okey, Faham. cuba kira. Hmm. 12 factorial divide by 9 factorial. Ini besar juga nak kira ni sebenarnya, tapi tak apa, cuba buat tengok. Apa yang kita boleh buat kat sini untuk simplify dia? 12 itu adalah 12 darab Darab 11. darab Darab 10. and then darab dengan 9 9 factorial kan? Divide by 9 factorial. So 9 dengan 9 ni boleh cancel, jadi yang kamu perlu kira hanya 12 darab 11 darab 10. Yang ni pun tak payah pakai kalkulator. 12 darab 11 berapa? 132. 22 darab pula 10. Tambah kosong. 1320. 1320. Okey, so dia macam tu lah. Faham? Faham. Okey, terusnya kita tengok yang ni pula. Okey, without using calculator juga. Jadi macam mana kita nak cancelkan? Apa perlu kita buat kat situ? 6 faktorial membawa maksud apa? 6 darab 5 darab 4. 6 darab 5 darab dengan 4 faktorial. Kan? Per 4 faktorial darab dengan 2 darab 1. So yang sini yang kita boleh cancel adalah 4 faktorial. 4 faktorial lah. Jadi yang tinggal 6 darab 5 per 2 darab 1. So 2 dengan 6 pun boleh cancel. Dapatlah berapa? 15. 11. Boleh? Itu cara nak simplify lah without using calculator. Okay, now tengok pula example 3. Okay, find the number of ways to arrange all the letter from the word bijak when a repetition of letters is not allowed. Tak boleh repeat. Okay, tak boleh repeat. Maksudnya kalau dah ambil B, okay, sekarang dia ada 5 tempat kan. So kamu buatlah 5 tempat tu. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tempat kita nak susun huruf B-I-J-A-K. So maksudnya kalau tempat yang pertama ni, first place ni, ada berapa kemungkinan cara kita boleh susun huruf tersebut? 5. 5. Cara kan? 5 huruf kita boleh guna B-I-J-A-K lah. Okay, lepas tu bila dah ambil satu huruf kita letak kat depan, maksudnya tempat yang kedua dah tinggal berapa huruf? 4. 4. 4 huruf. So ada 4 pilihan. Lepas tu dah 2 huruf kita guna, maksudnya tempat yang ketiga dah tinggal 3 huruf. Kan? Untuk kita pilih. And then dah tinggal 2 huruf untuk kita pilih. Last kali tinggallah 1 huruf untuk kita pilih. Dan kita kena isi semua ni. Dan. N kat sini Mesti isi sebab kita nak isi 5 tempat tu. So bila kita nak isi 5 tempat tu, kita kena guna multiplication rule lah.
So darab semua. Darab semua ni dalam bentuk faktorial ni macam mana kita tulis? 5 faktorial. So kamu boleh tekan kalkulator kamu. 5 faktorial, apa nilai dia? $120. Okey, 120 cara. Ya, huruf B-I-J-A-K tu boleh disusun dengan 120 cara. Jadi kalau macam nak buat tree diagram memang boleh lah. Tapi sangat banyak. Ya, so kita ada cara yang mudah, kita guna saja multiplication rule. Cuma kena faham sama ada dia boleh repeat ataupun dia tak boleh repeat. Okey, boleh? Boleh. Okay, now sekarang kita nak tengok circular, okay, dalam bentuk circle pula. Susunan dalam bentuk circle. Okay, cikgu ada bagi dekat apa ni, Telegram tadi, YouTube untuk susunan cara susun dalam bentuk circle ya. Kamu boleh tengoklah nanti lepas ni. Cikgu akan cuba terangkan di sini dululah. Okey, huruf dia yang dia bagi adalah dalam bentuk 3 huruf API. So, kalau susun dalam bentuk straight line tadi kita panggil linear. Arrangement linear yang dalam bentuk circle is circular. Kalau perlu salin. So, linear tadi kita nak isi 3 tempat dalam bentuk straight line macam ni lah. So, maksudnya tempat yang pertama ada berapa cara? Ada berapa cara nak susun? Dia ada 3 kan? Kemudian dah ambil 1, tinggal lagi 2. Dah ambil 1, tinggal lagi 1. So, maksudnya dalam bentuk linear ada 6 susunan kita boleh susun. Ataupun 3 factorial. Okey, dalam bentuk circle. Dalam bentuk circle dia duduk circle. Dia duduk dalam bentuk circle macam ni. Huruf yang pertama, ada berapa cara nak susun? Satu. Kenapa 1? View dia sama je. View dia sama je. Maksudnya kita duduk kat sini pun nampak 2 kursi kosong. Kita duduk kat sini pun nampak kursi kosong. 2 kursi kosong kat depan. Ataupun kita duduk kat sini pun sama kan? Sama. Okay, so ada satu cara lah. Okay, kemudian second huruf yang kedua pula. Dah ada seorang duduk, katalah dah ada seorang duduk kat sini dah. So, huruf yang kedua, kalau dia duduk di sini, orang yang warna merah duduk sebelah kiri ke kanan dia? Sebelah kiri dia. Sebelah kiri dia. Kalau dia pergi duduk ni tempat yang mungkin dia duduk so, kalau dia pergi duduk kat sini pula, orang merah tu akan berada di sebelah kanan dia, betul? So yang biru ada berapa pilihan tempat? 2 lah kan? 2. 2 pilihan tempat yang biru. So maksudnya dia duduklah mana-mana yang dia suka sebab ada pilihan tempat. So katalah dia duduk kat tempat cikgu dah lukis tu. Maka huruf yang ketiga, yang biru dah duduk, yang merah dah duduk, maka dia ada berapa pilihan tempat? 1. 1 sahaja. Ya, dia ada 1 pilihan tempat. Okey. Jadi di sini kalau kita nak susun 1 kat depan, darab 2 darab 1. So, ini samalah kalau kita kata 1 darab 2 faktorial.
So, samalah dengan 2 faktorial sahaja. Kan? Betul tak? Faham ke tidak ni? Kita cikgu ni. Ke kalau dah Faham. belajar? Cikgu tengok tadi Oh. tepuk tu macam orang dah belajar tadi. Dah belajar Tengok video cikgu. Oh, tengok video cikgu. Pandai. Okey, tak apa. Kita bicara satu lagi. Okay, katalah kita nak buat huruf apa pula? Bijak. Okey. Kita guna huruf bijak tadi. Okey, dia ada linear. Dia ada circular. Okay, linear ada 5 tempat nak isi. Circular pun ada 5 tempat. Okay, so kalau linear tadi macam kita dah buat tadi lah kan. First tu ada 5 cara. Second dah tinggal 4 huruf boleh pilih. Third dah tinggal 3, tinggal 2, tinggal 1. Maksudnya adalah 5 factorial. Ataupun ada 120 cara susunan dalam bentuk linear, dalam bentuk garis lurus. Okay. So sekarang kita nak tengok dalam bentuk circular. Okay. Yang first, dia boleh duduk kan mana-mana, tapi maksudnya sama je. Dia punya view sama. Maksudnya dia ada satu tempat je. Dia duduk mana pun sama. Maksudnya dia pilihan dia ada satu je. Okey. Huruf yang kedua, kata pilihan satu dia duduk kat situ lah. Okay, huruf yang kedua nak duduk, kalau dia duduk di sini, okay, so merah duduk sebelah kiri dia kan. Kalau dia duduk di sini, merah sebelah kanan dia, lain dah kan. Okay, so dia ada pilihan kat situ. Kalau dia duduk di sini, maksudnya sekarang kalau dia tengok sebelah kanan dia ada kosong, ada merah. Sebelah kiri dia pula ada 2 kosong. Ya. So lain juga view dia. Kalau dia duduk di sini. Okay. So sebelah kiri dia ada kosong, ada merah. Sebelah kanan dia pula ada 2 kosong. So juga view yang berbeza. So ada berapa pilihan view untuk orang kedua ni? Ada 4 kan? 4 tempat. So 4 ways. 4 ways. So katalah yang biru tadi dia ada 4 tempat tu, dia pilihlah satu. Katalah dia duduk kat situ. Okay, kata dia duduk kat situ. Dia duduk kat situ. Okay, sekarang yang third. Orang yang ketiga ataupun huruf yang ketiga, kita berapa cara? Dah ada 2 tempat. So huruf yang ketiga ni katalah warna hijau. Dia duduk di situ. Sebelah kiri dia ada merah dengan biru, sebelah kanan dia kosong. Kalau dia duduk di sini pula, 1 kosong, merah biru. 1 kosong, biru. Ya, pandangan dia berbeza semua. So maksudnya semua tempat ni kalau dia duduk, pemandangan dia berbeza lah, view dia berbeza kan. So ada berapa pilihan untuk huruf yang ketiga? 3 pilihan. So katalah dia duduk di sini. Jadi huruf yang keempat pula. Tinggallah 2 pilihan tempat, betul? Betul. Dan huruf yang kelima bila dah dia tinggal ni, tinggallah 1 pilihan tempat untuk dia duduk. Okay. Jadi di sini, macam cikgu buat tadi lah. Kalau kita darab dia ada 1, darab 4, darab 3, darab 2, darab 1. So ini adalah sama dengan 1 darab 4 faktorial. Samalah dengan 4 faktorial. Okay. So dari sini sebenarnya kita dah boleh dapat. Okay, tak boleh pilih tadi. Kita dah bagi 2 contoh kat kamu untuk linear dengan untuk circular. Linear tadi kalau 3 faktorial untuk huruf asli tadi. Circular dia 2 faktorial.
untuk bijak 5 faktorial, sekular dia 4 faktorial. So katalah huruf tu ada n. Kalau linear dia n faktorial, sekular dia apa dia pula? N minus 1. Very good. N minus 1 factorial. Okay. Nah, so ini kena ingat lah. Kalau untuk linear n factorial, untuk circular dia adalah n tolak 1 factorial. Ini formula yang tak boleh. Okay. So example 4 tu dalam full text tu, dia kata determine the number of ways to arrange 6 people to sit at a round table. So ambil saja sebab dia 6 orang. Okay, 6 orang nak susun di bentuk circle kan. So maksudnya 6 tolak 1 faktorial lah. Okay. So kita dapat 120 cara. Okay, so masa pun dah habis. Jadi cikgu nak bagi homework sikit kat kamu lah. Tengok self exercise 4.2. Muka surat 124. Okay, homework untuk hari ini nombor 1 dan nombor 2 sahaja. Okay. Esok baru kita bincang untuk nombor 3 dan 4 sebab cikgu kena terangkan example 5 pula dengan kamu. Okay, boleh buat? Boleh. Without using calculator, means that without using calculator lah kamu cuba cancel out. Tengok macam mana. Ya? Cikgu, Ya. kenapa kosong faktorial sama dengan 1? Kenapa kosong faktorial sama dengan 1? Maksudnya satu susunan je lah. Kita tak susun apa-apa. Betul? Kalau huruf api tadi kita tak susun apa-apa. So itulah satu pilihan yang ada. Faham? Kalau satu faktorial pun satu sebab kita susun satu susunan saja. Satu jugalah. Kosong faktorial kita tak susun. Bila tak susun, satu jugalah sebabnya ada api itu saja. Faham? Hello, faham tidak? Siapa tanya tadi? Jangan nampak. Faham. Faham. Okay. So cuba buat yang itulah nombor 1 dengan nombor 2 buat sendiri dan bagi faham ya sebab banyak lagi yang kamu nak belajar lepas ni. So yang tu dulu bagi faham. Okay. So yang nombor 2 tu boleh guna multiplication rule sahaja. Okay. So ada apa-apa soalan lagi? Ada. Ada. Okay. So itu saja. So buat homework dan ambil gambar. Hantar kat Telegram. Okay. Okey, cikgu. Before 8 esok. Okay, so itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum. Terima kasih. Thank you, cikgu.